Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar anak-anak murid cikgu? Cikgu doakan agar semua dalam keadaan sihat. Pada hari ini kita akan belajar unit 19, kreatifnya petani kita. Tajuk, tepung kulit pisang. Murid-murid akan menguasai aspek tata bahasa pada hari ini. Standard pembelajaran 5.1.2 2. Memahami dan menggunakan kata kerja pasif mengikut konteks. Objektif pembelajaran yang akan murid-murid capai pada hari ini, pada akhir pembelajaran, murid-murid berupaya melengkapkan ayat menggunakan kata kerja pasif dengan tepat dan betul. Kriteria kejayaan pula, murid-murid dikira berjaya sekiranya dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 kata kerja pasif berdasarkan gambar. Cikgu harap murid-murid dapat sediakan buku teks bahasa Melayu ya. Rujuk muka surat 136. Kita akan belajar cara-cara menghasilkan tepung kulit pisang. Selepas itu, kita akan lengkapkan ayat menggunakan kata kerja pasif. Jom kita belajar dulu. Apakah itu maksud kata kerja pasif? Maksudnya ialah kata kerja hasil perubahan ayat aktif menjadi ayat pasif. Jom cikgu bagi contoh. Contoh ayat aktif, Khaira mencuci kasut. Apabila kita tukarkan menjadi ayat pasif, akan menjadi kasut dicuci oleh Khaira. Okey, cuba tengok ayat aktif. Apakah kata kerja aktif? Betul, mencuci. Dan dalam ayat pasif, terdapat kata kerja pasif kan? Betul, dicuci merupakan kata kerja pasif. Okey, jom cikgu bagi contoh yang lain pula. Kata kerja aktif membaca. Apabila kita tukarkan menjadi kata kerja pasif, apakah jawapannya? Bagus, dibaca. Contoh ayat, buku dibaca oleh Bahrin. Contoh kedua pula, memasak. Apakah kata kerja pasif yang betul? Ya, dimasak. Contoh ayat, sup sayur dimasak oleh Danish. Contoh yang ketiga, menggunting. Apakah kata kerja pasif yang betul? Bagus, digunting. Contoh ayat, kertas warna digunting oleh adik dengan berhati-hati. Contoh yang seterusnya pula, membersihkan. Apabila kita tukarkan menjadi kata kerja pasif, dibersihkan. Contoh ayat, sayur-sayuran perlu dibersihkan bagi membuang kotoran. Jom sama-sama dengan cikgu kita lengkapkan ayat menggunakan kata kerja pasif yang betul. Tepung kulit pisang. Zara membaca surat khabar tentang penghasilan tepung daripada kulit pisang. Langkah pertama untuk membuat tepung kulit pisang ialah kita perlu membersihkan dahulu kulit pisang supaya tiada kotoran. Kulit pisang dibersihkan bagi membuang kotoran. Perkataan dibersihkan merupakan kata kerja pasif. Langkah yang kedua, kita mesti mengupas kulit daripada isi pisang tadi. Kulit pisang dikupas daripada isinya. Dikupas merupakan kata kerja pasif. Langkah yang ketiga, kita mesti merendam dahulu kulit pisang yang telah kita kupas tadi. Lepas itu kita masukkan ke dalam air panas dan garam. Jom kita lengkapkan ayat. Kulit pisang, apa jawapannya? Ya, direndam ke dalam air panas dan garam. Direndam merupakan kata kerja pasif. Langkah yang keempat pula, selepas kita rendam dalam air panas dan garam tadi, kita perlu keringkan dulu tau. Jom kita lengkapkan ayat. Kulit pisang, dikeringkan di dalam mesin pengering. Dikeringkan merupakan kata kerja pasif. Langkah yang kelima pula, kita mesti kisarkan kulit pisang yang telah kita keringkan tadi ke dalam mesin pengisar. Jom kita lengkapkan ayat ini. Kulit pisang, dimasukkan ke dalam mesin pengisar.
Inilah hasilnya. Kulit pisang yang telah kita kisar tadi telah menjadi tepung kulit pisang. Jom kita lengkapkan ayat yang terakhir. Akhirnya, kulit pisang yang telah apa ya? Bagus, telah dikisar menjadi tepung. Dikisar merupakan kata kerja pasif. Murid-murid tahu tak? Tepung kulit pisang ini boleh menggantikan tepung gandum tau untuk menghasilkan pelbagai jenis kek atau roti. Roti yang kita hasilkan itu juga akan menjadi lebih kebu dan lembut. Tugasan yang cikgu nak murid-murid laksanakan pada hari ini yang pertama, senaraikan kata kerja pasif yang telah kita lengkapkan dalam ayat tadi. Seterusnya, cikgu nak murid-murid bina ayat lain menggunakan kata kerja pasif tersebut. Bina 3 ayat sahaja tau. Semoga perkongsian cikgu pada hari ini tentang kata kerja pasif dapat memberi manfaat kepada semua anak murid cikgu. Selamat berjaya ya. Jumpa lagi. Bye.